أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غزائل رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tamim bil khair. InsyaAllah hari ini kita dah masuk 19 Syawal 1443 Hijriah. Bersamaan hari ini 20 Mei 2022. Saya nak kongsikan hadis ni panjang sedikit, berhubung tentang amalan yang sentiasa kita akan diikuri oleh malaikat. Ya. Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wal ard. Ya. Allah telah jadikan langit dan bumi. Suatu masa langit bumi ini semua akan diambil oleh Allah Taala. Apa yang tinggal untuk kita dah tak ada apa dah. Bila langit dan bumi dah ambil Allah, kita pun dah tak ada lah. Ya, maknanya. Jadi hadis ini memberi satu pedoman untuk kita supaya kita jangan malas untuk beribadah, mentakarubkan diri kepada Allah SWT. Riwayat Imam Muslim. Agak panjang hadis ini. Sejarah perjalanan para malaikat. Rupanya malaikat ni tak malam-malam dia cari di mana tempat majlis-majlis berzikir, majlis-majlis ilmu. Dia akan memantau semua hamba Allah yang digelar manusia. Apa dalam hadis ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa malaikatu sayyaratun yattabi'una majalisa dzikr fa iza wajadu majlisan fihi zikrun qa'adu ma'ahu wa haqqa ba'duhum ba'da bi ajnahatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama' fa iza tafarraqu arraju wa sa'adu ila sama' fayas'aluhumullah wa azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum fayaquluna min indi ibadika fil ardi fayaqulu lahum kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka fayaqulu wa ma za yas'aluni qalu jannatuka qala wa hal ra'ai jannati qalu la ya rabbi qala fa kaifa law ra'au jannati qalu wa yastajirunaka qala wa mimma yastajiruni qalu min narika fayaqulu hal ra'au nari faqalu la ya rabbi qala fa kaifa law ra'aiha qalu wa yastaghfirunaka fayaqulu ushidukum anni qad ghafartu lahum wa a'tuituhum ma sa'aluhu wa ajartuhum mimma stajaru fayaquluna fihim ya rabbi fulanun abdul khata wa innama marra bihim wa jalasa ma'ahu fayaqulu wa aidan huwa qad ghafartulah humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Rawat Imam Muslim. Daripada hadis tersebut penjelasan, satu ketika malaikat ni malam dia bukan
Satu malaikat ni ramai. Dia suka jalan malam-malam ini. Ya, dia terbang lah, bukan macam kita. Kita jalan kaki lah. Jalan kaki, naik motor, naik kereta. Malaikat dia tak ada kereta. Dia tak kahwin. Dia tak makan, dia tak minum. Tapi di waktu malam dia berjalan. Setelah dia berjalan, mendapat khabar gembira, lalu dia naik menempuhi Allah SWT. Apa dikatakan di sini? Allah Ta'ala ada beberapa malaikat yang sentiasa memantau, mencari-cari majlis zikir, yakni berhimpunan orang-orang yang duduk untuk berzikir. Ini kerja malaikat. Ya. Lalu apabila mereka dapat majlis zikir tersebut, sekalian malaikat pun duduk bersama-sama orang yang berzikir itu tadi. Lalu malaikat itu mengelilingi dan membentangkan sayap. Ini malaikat ya. Jadi orang yang berzikir tak kira lah, sama ada dia berzikir dia sendiri-sendiri, sama ada dia buat solat ibadah sendiri-sendiri. Ini kerja malaikat. Dia memang akan menyelubungi kita dengan sayap dia. Jadi bila kita zikir di masjid ke, zikir di rumah ke, kita berbaring ke, kita tengah duduk ke, kita bawa tasbih, kita berzikir, maknanya fazkuru ilallah, ingat pada Allah. Mana malaikat ini mengelilingi dengan sayapnya. Mereka masing-masing setengah antara setengahnya mereka, sehingga memenuhi ruang antara mereka itu, antara langit dan bumi. Apabila majlis zikir itu bersurai, lalu malaikat itu segeralah naik ke langit. Ini kerja malaikat. Maka Allah SWT bertanya kepada mereka, para malaikat. Allah bukan tak tahu. Kita ni dalam Qibdatullah, dalam ilmu tauhid yang diajarkan oleh siapa? Kalau ahli sunnah wal jamaah, namanya ulama besar ilmu tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari namanya. Itu ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan Hasan Al-Basri. Ini memang tentang ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ni. Apa dia? Para malaikat itu, Allah SWT bertanya kepada malaikat, walaupun Allah SWT lebih tahu apa yang telah berlaku, maka bertanyalah kepada malaikat, daripada mana kamu datang wahai malaikat? Lalu malaikat mengatakan, kami semua menghampiri hamba-Mu ya Allah. Manusialah, kitalah semua menghampiri hamba-Mu ya Allah. Ada hamba-Mu yang berbuat begini, dan kami melihat hamba-Mu yang beribadah. Maka hamba-hambaku katakan, apakah hambaku pohon kepada kamu, kepada kami? Maknanya kita memohon kepada Allah malam-malam seorang-seorang. Orang tak dengar, yang Allah je dengar. Jangan kita mohon doa ya depan orang. Tak. Ni kita dengan Allah. Malaikat semua mengkhabarkan kepada Allah SWT. Mereka memohon satu, apa yang dipohon mereka? Peliharalah. Dia mohon dipelihara mereka tu. Apa permohonan kedua? Mereka memohon keampunan kepadamu ya Allah. Pertama, minta dipelihara, kata malaikat tu. Yang kedua, memohon keampunan darimu ya Allah. Yang ketiga, mereka meminta terpelihara daripada api neraka. Yang keempat, hamba-Mu meminta supaya hamba-Mu itu ada yang dibuat kesalahan di zaman muda. Di zaman muda dululah. Muda kita action. Tak sekarang ni. Sekarang ni nampak je warak. Macam muda kita tak tahu perangai dia. Tatah Samsing Kuala Lumpur. Wallahualam. Ni nampak je sekarang ni dah 60 kata dia lembik dah. Kita pun jalan pun dah laju dah. Tapi tak cepat. Kalau muda dulu jalan laju cepat. Sebab langkah dia besar. Kita ni bila nak 60 kata jalan je cepat, tapi tak besar langkah dia. Tu lambat sampai. Tak sama. Honda 70 dengan Honda yang sekarang ni
Kan beza lajunya. Dia punya kelas dia pun dah lain, semua dah lain dia tak? Tu kita fahamlah. Apa dia kata di sini? Mereka memohon kepadamu ya Allah akan diampunkan dosanya yang telah melakukan. Apa yang mereka lakukan wahai malaikat? Di antaranya hamba-Mu telah bertaubat nasuha. Bersungguh-sungguh dia takkan buat lagi. Nah, kalau dulu mencuri, sekarang tak mau mencuri. Kalau dulu mengorat, dia tak mau mengorat dah. Ini pakai tua mengorat, entah dah. Wallahualam. Ni. Yang ketiga, yang keduanya, hamba-Mu sentiasa istighfar malam-malam. Duduk di rumah kita baring kan, pegang tasbih. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia baring, ya. Dia tengah baring dia berwirid. Dia tidur berwirid, dia duduk dia berwirid. Ingat padamu ya Allah. Yang ketiga, mereka membanyakkan sedekah. Ya, pergi masjid dia bersedekah. Tak kira lah pisang pun tak apalah, ya tak. Yang boleh beli pisang aja tak kisahlah, ya tak. Tapi kalau dia sedekah kambing boleh lagi bagus. Dan kalau banyak sedekah, Allah bagi pahala banyak. Ni sedekah es krim, masya-Allah. Ya, apa sajalah yang orang lagi minat makan. Ini sedekah hari-hari yang minta maaf lah ya. Yang orang kurang makan dah sudah. Jemu dah nak makan. Bukan dia tak kurang makan, jemu nak makan. Baik. Hamba-Mu memohon rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, kata malaikat. Yang kelima, memohon kebaikan di dunia hingga akhirat. Ini hamba-Mu. Yang keenam, mohon lepas daripada azab kubur. Kita ni azab kubur. Yang ketujuh, hamba-Mu memohon lepas daripada azab neraka. Dan yang ke-8, hamba-Mu memohon supaya kedua ibu bapa mereka diampuni dosanya. Rabbana ya wali walidina warhamhum kama rabbauna sighara. Kita memang selalu doa kita. Jangan pula hari ibu baru kita nak doa. Hari ibu baru kita nak belanja, mak ini pergi bawa pergi hotel tidur semalam bawa ibu kita. Setahun sekali, hari-hari. Ya, pergi kubur. Jangan hari raya baru nak pergi kubur. Tak hari raya tak pergi kubur. Ini melampau ni. Ni. Yang ke-9, memohon mendapat keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah mana? Anak kita seronok tengok baca Quran, senyum kita. Anak kita mengaji, ya boleh mengaji, boleh baca Quran, boleh jadi imam. Itu anak kita. Ya. Yang ke-10 akhirnya, hamba-Mu memohonkan supaya dijauhi daripada wabak dan musibah. Inilah doa yang dikatakan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah akan mengampuni dan akan menunaikan. Tengok, ini kerja malaikat, mengkhabarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang telah dilakukan di dalam hadis yang panjang itu tadi. Maka kita tidak rugilah untuk kita melakukan sesuatu amal. Sebagaimana yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa dia dah? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa arkaha inda malikikum wa arfi'aha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'il warqi waz-zahabi wa khairin lakum min antalqaw aduwakum fatatribuna a'naqahum. Qalu wa ma zalika ya Rasulullah? Qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Mahukah aku khabarkan kepadamu wahai sahabat, apa amalan-amalan yang terlebih baik, yang terlebih suci dari memiliki kamu, yang lebih tinggi darjatnya, yang lebih daripada memberi emas dan perak. Apa dia amalan yang paling lebih daripada emas dan perak, terlebih baik daripada kamu bertemu dengan setru kamu yang kamu kerat lehernya mereka, dan mereka akan mengkerat leher kamu, terbaik daripada perang Sabil. Lalu sahabat bertanya, apakah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Rasulullah menjawab dengan senang. Apa dia kata? Bizikrillah. Zikir ni kena ingatlah. Zikir ni kena jaga kalimah la nafiyah. Kadang-kadang kita tengok dalam YouTube tu, la tu tak jadi la nafiyah. La tu bila kadar mad jaiz mufasil, ingat tu, bila la mad jaiz mufasil dia berjumpa dengan hamzah qata', namanya hamzah qata', kena diberhentikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita wakafkan qadar 2 harakat, kalau kita wasalkan qadar 5 harakat. Itu mad jaiz munfasil. Tapi bila kita lihat dalam YouTube tu, kadang-kadang la nafi tu bukan jadi la nafi, jadi la tapi. Ingat ya? Tu kadang-kadang kena dia kalau diwasal sekurang-kurangnya 2 harakat. Ya, istiqamahnya. Kadang-kadang Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bila dah laju la ilaha illallah, la ilaha illallah, pening tu. Kena istiqamah. Kadang-kadang itu ada, tuan-tuan tengok dalam YouTube tu macam-macam. Kita janganlah jadi gitu. Kita sebut kalimat Allah itu biarlah khat, ya, sempurna, bitam, sempurna. Janganlah kita sebut ikut kepala kita. La ilaha illallah. Kalau tak mampu, kita kotakkan, kerana ada kalimah hamzah qata'. La ilaha illallah, la tu nafi ilah, ya. Jadi setakat itulah perkongsian kita pada hari ini. Kerana kita ada bagi ruang untuk Imam Pengurusi memberi penerangan untuk, ya, seterusnya. Jadi setakat itu yang baik semua kepada Allah Taala. Mudah-mudahan menjadi kongsian kita. Kita jangan buang masa duduk-duduk rumah tu wirid dah. Ya tak? Jangan tengok surah WhatsApp. Ni tengok surah WhatsApp, tengok rajin kat tepi stesen bas, kat mana-mana saya tengok masing-masing rajin mengaji surah WhatsApp. Surah Yusuf tak apa, ni surah WhatsApp. Surah Al-Waqiah tak apa, ya. Surah Ar-Rahman tak apa, surah-surah Kahfi tak apa. Hari Jumaat ini surah WhatsApp, ya. Perkongsian kita orang Islam, kita ada jalan yang untuk dekat diri pada Allah. Setakat itu perkongsian yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim.